إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يا أرحم الراحمين حييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedang pendengar, penonton, ibu bapa, saudara-saudari yang sedang mengikuti ruangan kita pada petang yang mulia ini, dalam ruangan yang kita nak mempelajari akan sunnah Nabi SAW bersama, iaitu kita ruangan kita yang namanya sunnati, untuk kita nak kena akan sunnah Nabi lah. Sunnati maksud di sini adalah sabda ataupun perkataan Nabi yang Nabi telah sebut kata sunnati, iaitu sunnah aku. Dengan sebab itu ibu bapa, kita sedang duk usaha nak mempelajari akan cara hidup yang agak kata cukup sempurna, iaitu cara hidup Nabi SAW. Tidak adalah cara hidup mana yang kita rasa kata insya-Allah sepenuh yakin kita semua akan berjaya dan juga boleh masuk syurga kalaulah kita ambil guna dia, iaitu cara hidup Nabi SAW. Habis itu, ruangan apa sahaja yang kita ada peluang untuk nak mengaji hadis Nabi, kita ingat kata itu adalah fursah ataupun rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak memberi kepada kita. Kerana bukan tamada, bukan senang-senang, bukan mudah-mudah. Nah, kita nak mempelajari hadis Nabi SAW dengan secara, orang panggil apa? Secara sungguh ataupun dalam, ataupun dengan cara yang agak kata kita berhati-hati dengan dia yang sungguh. Mereka kita mengikuti ruangan-ruangan hadis, khususnya apabila ruangan itu mempelajari akan kitab Nabi, kitab hadis mana-mana sahaja yang telah dikarang ataupun dihimpunkan oleh ulama hadis yang telah silam, yang telah mati, telah meninggal dunia. Jadi kita nak sama lagi, kita lebih kurangnya separuh ataupun lebih daripada separuh lah. Boleh jadi 60% ataupun 70% dah yang kita masih belajar kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah adalah kitab yang Al-Imam At-Tirmizi, yang nama dia sungguh iaitu gelar dia Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi, seorang tokoh ulama hadis yang telah meninggal dunia pada tahun 279 Hijrah. Di antara kitab yang kita kenalnya itu kitab Sunan, yang apabila kita baca hadis, apabila kita dengar hadis Nabi daripada para ustaz kita, tu khatib ataupun tu imam, dia kata rawahu Tirmizi ataupun akhrajahu Tirmizi, itu adalah tuan dia samalah dengan kitab yang kita sedang duk belajar ini, iaitu kitab Syama'il Muhammadiyah
untuk kita nak kenal saksiyah kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kalimah kepribadian orang panggil tu kan, orang panggil tu benda yang sakut dengan Nabi semua. Bukan hanya dengan ibadat saja, tapi benda yang sakut itu bukhalik kafab Nabi itu balas mana. Kita dah belajar dah. Dan termasuk juga akhlak dia, termasuk juga ibadat dia. Nabi ni buat apa? Orang panggil tu semua yang sakut dengan Nabi lah. Semua yang sakut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebutnya di dalam kitab ini yang kita telah belajar. Jadi siri yang kita sedang duk belajar sekarang lah ni adalah kali yang ke-20 dah. Jadi kita rasanya tak berapa banyak lagi lah kita akan tamat daripada kitab ini, walillahil hamd, dengan izin Allah Subhanahu wa taala lah. Rezeki yang Allah Taala beri saya sendiri, yang mana kadang-kadang sebelum ni belum kita belajar, belum kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah ni dengan secara detail, orang panggil, dengan la'iat, dengan dalam medak. Mereka sebelum saya nak mengajar, saya pasti kena baca dulu. Sebelum saya nak mengajar, pasti saya kena belajar dulu, kena dengar dulu. Ada tok guru mana, sama ada orang Arab, sama ada tok guru daripada negara Arab, ataupun tok guru yang boleh nak huraikan kepada kita, kita faham, kita dengar dulu. Supaya kita faham dengan betul apa yang kita nak mengajar, apa yang kita nak sampaikan pada petang ini melalui Testing Radio ini. Maka saya terima kasih, jazakumullah khairan jazak, dan juga kita syukur kepada Allah Ta'ala sama-sama. Yang Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita ni lah, untuk kita dapat sama boleh belajar kitab Syama'il Muhammadiyah bagi Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Dan juga doa lagi, kita ada peluang, Allah Ta'ala izin kepada kita lagi, boleh kita belajar kitab lain lagi selepas daripada ni. Banyak lagi kitab hadis-hadis yang kita tak biasa belajar tu, banyak lagi lah. Banyak lagi kitab yang kita belum ataupun tak biasa belajar, banyak lagi. Habis tu kita doa ya Allah Ta'ala taufik kepada kita. Taufik adalah benda yang penting. Taufik adalah benda yang penting yang Allah Subhanahu wa taala tak beri kepada sesiapa melainkan orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki saja. Dengan sebab itu, ikhwan, akhwat, ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, pada petang ni kita akan sambung. Dan pada petang ni kita akan sambung lagi dalam bab yang ke-41. Bab yang ke-41 yang kita nak belajar pada petang ni mengenai dengan bab solatid duha. Mengenai dengan sembahyang duha ni. Sebelum daripada ni bab yang ke-40. 40 beberapa minggu dah lah. Minggu dulu tu saya ada ruangnya wakaf. Sebelum daripada tu 2 minggu saya tidak datang ke sini kerana bermusafir. Kerana kita bermusafir, pergi kepada Chiang Rai ataupun Park ni. Dan juga sebelum daripada tu pun kita mari dah bersama dengan adik-adik kita mengenai dengan doa kita kecek. Jadi kita tak masuk isi lah. Hari ni sebelum daripada tu lagi bab yang ke-40. Kita telah belajar mengenai dengan ibadat Nabi SAW pada waktu petang. Pada waktu malam. Ibadat Nabi SAW pada waktu malam. Jadi kalau kita sebutnya mengenai dengan ibadat, ikhwan akhwat yang dikasihi sekalian, sebutnya ibadat, tidak ada masa mana yang paling bagus, yang paling baik untuk kita nak beribadat kepada Allah Ta'ala melainkan waktu petang, waktu malam. Kerana waktu malam adalah waktu yang senyap sunyi sekali, waktu yang kita rasa kata kita ada hati-hati sekali untuk nak munajat, untuk nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis tu waktu malam comel. Waktu malam adalah waktu yang paling baik. Waktu malam adalah waktu yang paling baik sehingga semaya fardu supaya belaka lah. Semaya fardu supaya belaka. Dan juga semaya sunat selepas daripada tu. Tidak ada semaya sunat mana yang lebih afdal selepas daripada semaya sunat fardu, selepas daripada semaya fardu, mereka semaya qiyamul lail ataupun as-salatu fi jawfil lail, semaya pada waktu malam. Sunat rawatib kadang-kadang tak boleh lawan dengan semaya tahajud lagi. Habis tu ibadat yang paling bagus waktu malam. Waktu malam munajat
berdoa. Orang panggil klik ke syariat Allah Ta'ala, mengadu kepada Allah Ta'ala, minta berdoa, minta istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak pada waktu malam. Jadi kita nak tengok pada bab 41 ni, bab solatul duha lah. Jadi cerah lah ni, solatul duha ni cerah. Kita kenal lah solatul duha ni bila pada waktu pagi. Habis tu dia nak beribadat pada malam, klik pergi tengok siri yang ke lepas. Sama ada dalam YouTube Ta'awun Live sendiri ataupun YouTube saya sendiri pun boleh juga, Mukhlis Darlah boleh kita tengok. Saya susun jadi orang panggil atas album ataupun playlist sehingga kita boleh tekan masuk, pilihnya atibai ataupun syarah kitab Syama'il Muhammadiyah, ada sisi ataupun siri yang pertama sehingga sampai kepada sekarang siri yang ke-20 ni, insya-Allah kita akan bubuh dalam YouTube untuk orang belakang-belakang boleh belajar bersama. Jadi kita nak mari ibadat waktu malam Nabi sudah, mari pada waktu cerah pula. Cerah ni Nabi SAW ni beribadat gapo? Mulai dengan sembahyang duha. Maka dalam agama Islam ini kedudukan sembahyang duha dengan azim, besar. Bukan sembahyang yang biasalah. Dan juga dia adalah di antara sembahyang sunat yang Nabi SAW menggalakkan dalam sunnah dia. Dan Nabi menggalakkan dan juga mentarghib, orang panggil tu menggalakkan untuk orang yang sembahyang duha ni akan dapat pahala, dan royak pahala dia balas mana. Di antaranya Nabi SAW pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah yang pertama sekali adalah sahabat yang ngapa hadis Nabi SAW banyak. Yang keduanya hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Adalah hadis yang sahih lah. Hadis yang paling sahih dah oleh Bukhari dan juga diriwayatkan oleh sahabat yang mengapa hadis banyak sekali, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Abu Hurairah, "Awsani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amut." Aku ni dapat usia ataupun telah mengusiat kepada aku. Khalili ni maksud kata sahabat yang sangat kasih. Sahabat yang sangat dikasih, orang panggil penerak sungguh-sungguh tu lah. Penerak sungguh-sungguh, iaitu maksud dia di sini adalah Rasulullah SAW. Tak ada lah bagi sahabat Nabi, tak ada rasa seorang mana yang paling baik sekali melainkan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW pesan kepada Abu Hurairah ataupun wusiat. Kalimah wusiat dalam bahasa Arab orang panggil amrun ham, adalah benda yang penting. Adalah benda yang penting, itu dinamakan wusiat. Habis tu wasiat setiap perkara. Kita dengar hak mau wasiat, orang tua wasiat ke apa kata. Kalaulah orang tua kita ataupun si mati mana dia meninggal dunia, dia mati, ada orang tanyalah ataupun keluarga dia tanyalah, kata si mati ni wasiat ke apa kata, wasiat harta, wasiat ke apa kerja ataupun orang panggil ni wutai-wutai ke apa kata, wasiat suruh bayar wutai kepada si mati. Adalah benda yang penting. Habis itu Nabi SAW wasiat kepada Abu Hurairah dalam hadis ni menunjukkan benda ini adalah benda yang penting lah. Kerana kalaulah benda ni tak penting, nescaya Nabi SAW tak wasiat. Nescaya Nabi SAW tak wasiat kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, "Awsani khalili bi thalath", 3 perkara, la ad'uhunna, aku tak akan tinggal dia 3 perkara ni hatta amut, sehingganya aku mati ataupun meninggal dunia. Gapo dia? Saumi thalathati ayyamin min kulli syahrin, wa salati duha, wa naumin ala witrin. 3 perkara. Satunya Nabi pesan wasiat kepada Abu Hurairah, dan juga Abu Hurairah kata aku tak akan tinggal sehingganya aku mati. Maksud kata benar yang Nabi SAW wasiat kepada Abu Hurairah ni, aku akan amal dengan dia, buat dengan wasiat ini sehingganya aku mati, tak akan tinggal-tinggal insya-Allah. Satunya puasa 3 hari sebulan. Puasa 3 hari sebulan. Dalam hadis ni riwayat Bukhari ini ni tidak sebut kata hari mana-mana 3 hari tu.
dalam riwayat lain selain daripada Bukhari sebut 3 hari, ataupun disebutkan dengan nama satu laginya Ayyamul Bayd ataupun hari putih. Dalam riwayat Tirmizi sebut kata Nabi SAW suruh puasa hari yang ke-13, hari yang ke-14 dan juga hari yang ke-15 menurut takwim ataupun bulan Qamariyah ataupun bulan Islam lah. 13, 14, 15 ataupun dalam bahasa Arab panggil kata Ayyamul Bayd, hari putih. Hari putih. Tapi Al-Imam An-Nasai dia riwayat hadis ni sungguh lafaz dia, isi kandungan dia, Nabi SAW suruh puasa 3 hari sungguh. Tapi Imam Tirmizi dia letak bab ataupun tajuk sebagai mahid, tanda alamat kata hadis ni ada ikhtilaf ataupun ada masalah lah mudah-mudahan kata. Habis tu Abu Hurairah ataupun Bukhari dia riwayat hadis ni dalam kitab sahih dia nombor 1178. Hadis ni duduk bawah, di atas dia Imam Bukhari tulis kata sunat puasa hari bayd, hari putih. Tapi tak ambil hadis seperti An-Nasai bawa. Faham? Pelik nak kata bijaknya, detail laiknya, laik sungguhnya. Al-Imam Al-Bukhari dia tulis tajuk kata sunat babu istihbab siyami ayyamil bayd. Sunat puasakan 3 hari sunat puasakan hari putih. Hari putih maksud kata hari putih hari ni lah. Hari yang anak bulan penuh orang panggil. 13, 14, 15 ni adalah hari yang anak bulan putih. Penuh. Tapi Imam Bukhari tak beri hadis yang Nabi SAW suruh puasa, Nabi cakcung, Nabi tetu selalu dah sebut, selalu dah kata 13, 14, 15. Tak. Kerana Imam Bukhari tahu kata hadis ni kurang sahih. Habis tu Imam Bukhari ambil hadis negatif letak di bawah. Tapi yang paling orang panggil kata jalan keluar, apa kita nak patibak hak mana, kita nak amal hak mana. Hak Bukhari ni orang kata salasati ayyam min kulli syahr, 3 hari, tak sebut hari mana-mana. Manakala riwayat lain sebut 13, 14, 15. Jawapan dia al-jamu bainal hadis. Walaupun hadis ni lebih kuat daripada hadis yang sebut 3 hari, 13, 14, 15 tu. Tapi cara ataupun jalan keluar untuk kita amal dengan dia seperti mana dikatakan oleh al-ulama. Nanti kita akan bincang boleh jadinya dalam kitab As-Siyam, iaitu kita sebaik-baik kali kita puasa, kita kalaulah kita nak amal 2 hadis ni, kita puasa 13, 14 dan juga 15. Pure yang puasa 3 hari sebulan, iaitu hari 13, 14, 15 adalah dia beramal dengan hadis hak Bukhari ni, Nabi usiat kepada Abu Hurairah supaya puasa 3 hari sebulan. Sama juga dia telah beramal dengan hadis Tirmizi yang Nabi telah sebut 13, 14, 15. Walaupun hadis tu kurang sahih. Seperti mana kata Al-Imam An-Nasai sendiri dan juga pendapat Al-Imam Al-Bukhari. Kalaulah kita tak kuasa, kita niat, ya Allah, aku kuasa turut ya sunnah ni. Kalaulah kita tak kuasa nak puasa 13, 14, 15, kita puasa hari yang Nabi galakkan pisit. Khususnya hari Isnin ataupun hari Senar dia panggil. Hari Senar, kita ingat kata hari Senar ni adalah hadis dalam Sahih Muslim yang Nabi menggalakkan, adalah hari yang Nabi wana, adalah hari yang Allah Subhanahu Wa Taala akan angkatkan amalan. Hadis di antara puasa hari Senar dengan puasa hari Khamis lebih nyata laginya, sahih laginya, iaitu puasa hari Isnin. Kerana Nabi SAW sebut, kerana Nabi SAW buat sendiri. Manakala hadis yang sunat hari Khamis tu ada perkataan ulama sedikit. Tapi nak katanya, kalaulah kita tak kuasa, kita puasa setiap hari Senin. Niat puasa hari Senin ratik dan juga niat puasa 3 hari sebulan ratik. Kerana kedua-dua ini adalah puasa sunat. Tak ada apa kita nak niat apa. Satunya kita niat untuk nak amal hadis yang Nabi galakkan puasa hari sunat. Yang keduanya kita nak niat cukup puasa cukup 3 hari menurut hadis yang disunatkan ataupun diwasiat kepada Abu Hurairah. Habis itu hari Senin 1 bulan dia ada 4 minggu. Kalaulah kita puasa hari Senin minggu yang pertama, hari Senin minggu yang kedua, hari Senin minggu yang ketiga, cukup 3 hari lah. Kita telah beramal dengan hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah. Kalaulah hari Senin tak kuasa laginya,
puasa lah hari mana-mana. Nak puasa lah hari mana? Nak puasa hari Rabu, nak puasa hari Selasa, nak puasa hari Ahad. Puasa hari mana-mana. Yang paling penting sekali, we cukup 3 hari. We cukup 3 hari untuk kita termasuk daripada kalangan orang yang telah beramal dengan hadis Abu Hurairah ni. Yang Nabi royak kata, Nabi usia kepada Abu Hurairah 3 perkara sehingga Abu Hurairah tak tinggal ni. Iaitu puasa 3 hari. Cukup masuk. Termasuk dengan hadis ni. Itu mengenai dengan puasa 3 hari. Wasiat yang kedua yang Nabi SAW wasiat kepada Abu Hurairah, wa salatid duha, suruh sembahyang duha. Ini yang kita nak kaji hari ni. Dan juga yang ketiganya, wa naumin ala witrin, dan juga Nabi wasiat kepada Abu Hurairah tidur dengan keadaan sudah semai witir dah. Semai witir tidur. Tidur dengan keadaan semai witir dah lah. Ini hadis yang menunjukkan kata Nabi telah wasiat. Kata wasiat kata semaya duha ini adalah benda yang Nabi kepentingan lah. Menggalak lah. Dan juga di antara hadis laginya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW telah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amru bin ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'anil munkari sadaqatun wa yujzi'u min dhalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Hadis ni Nabi SAW yang kata sebenarnya setiap pagi ini setiap tulang, orang panggil apa tulang seni, khata, tulang dalam tubuh kita dia ada semua 360 seni khata kaduk dalam tubuh kita. Ini betul dengan hadis yang riwayat daripada Nabi dan juga betul dengan kanpat semamai bomo moden. Nabi SAW yang kata setiap khata ataupun tulang kita, seni kita tu pasti kena ada buat sedekah. Setiap hari mula waktu pagi kena buat sedekah. Kita tasbih adalah sedekah, kita tahmid adalah sedekah, kita tahlil adalah sedekah. Kita kata alhamdulillah sekali ya, sedekah dah. Habis tu jangan duka cerita lah orang yang susah kalau tak ada duit banyak untuk nak buat sedekah. Buat amalan yang Nabi SAW telah wayak kepada kita, kata dia adalah sedekah juga, tak pasti kena guna duit saja. Wa amrun bin ma'ruf, suruh orang buat baik, anak suami isteri kita suruh pia sahaja pun adalah sedekah. Lari orang tak suruh benda jahat, sedekah. Wa yujzi'u min dhalik, dan juga sama juga orang yang cukuplah orang yang nak tanda kesyukuran dia kepada Allah Ta'ala. Benda itu yang Allah Ta'ala beri tu. Tak kena pakai duit banyak lah. Belah lah orang yang ada duit, dia boleh guna duit untuk nak buat sedekah banyak, tak ada apa. Tapi setiap orang sebenarnya kuasa nak buat sedekah, walaupun dia adalah orang yang miskin ataupun orang yang susah. Kerana ini adalah amalan yang Allah Ta'ala diterimakan dia sebagai sedekah juga. Habis itu cukup satu orang yang mula pada waktu pagi dia sebagai tanda kesyukuran dia ini yang Allah Ta'ala beri nikmat ni kepada dia, boleh buat sedekah ini ni dengan dia semaya 2 rakaat. 2 rakaat sebagai sunat duha yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Kita pergilah kita pergi kepada cerak menyatalah kata sunat semaya duha ini adalah benda yang ada dalil. Ini bukan saya mukadimah ni mula ni bukan nak ayat apa dah, nak ayat kata sunat duha ada tiba-tiba, ada tempat mari dia yang Nabi SAW telah sebut kepada sahabat dia. Kepada sahabat dia. Kita masuk hadis yang pertama. Hadis yang pertamanya, qala al-musannifu ataupun qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailan. Ambil daripada guru dia nama Mahmud lah. Siapa sanad kepada Mu'adzah qalat qultu li Aisyah akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha qalat na'am 4 raka'at wa yazidu ma syaa Allah. Hadis ni riwayat Imam Muslim adalah hadis yang sahih. Riwayat Muslim adalah hadis yang sahih. Maksud dia, makna dia, Mu'adzah seorang perempuan lah. Dia ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha sebagai isteri Nabi. Ditanya Aisyah isteri Nabi, kata, adakah Nabi SAW semaya duha? Dan Nabi semaya duha kena ni.
Soalan kata tanya gitulah. Adakah mayat duha ni Nabi SAW buat? Aisyah jawab kata, "Na'am." Ya, Nabi buat. Nabi semaya 4 rakaat dan juga tambah lagi dengan bilangan yang dihendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata Nabi mula dengan semaya 4 dan juga tambah. Makna kata bilangannya lebih banyak daripada 4 pun boleh juga. Hadis ni adalah hadis yang pertama yang menunjukkan ciak nyata di sini kata kita boleh tahu kata Nabi SAW semaya duha 4 rakaat. Tu dia. Ibu bapa, ikhwan akhwat yang dikasih sekalian, jangan kita gaduh kejut. Kadang-kadang setengah orang kejut melihat hadis ni. Aku mana ustaz ni? Saya semaya duha setiap hari 2 rakaat saja. Tak apa, biar kita mari belajar bersama semula. Kita mari belajar bersama semula. Hadis ni yang pertama ni cerak nyata kata Nabi semaya duha 4 rakaat dan juga bukan hanya 4 rakaat, Nabi tambah lagi. Tak tahu ya bilangan siapa suk di mana. Walihada idza tayassara musliman yusalli rak'atain aw yusalli 4 rakaat aw yusalli 6 rakaat aw 8 rakaat fala haraj. Ulama yang kata kalaulah kita semaya rakaat duha ataupun kita nak semaya 4 rakaat ataupun kita nak semaya 9 rakaat ataupun kita nak semaya 8 rakaat, ini semua 2, 4, 8 adalah sunat duha belaka. Fala haraj. Fa kullu dhalik, semua itu jaat as-sunnah. Ada sunnah ataupun dalil mari menyata ataupun mari riwayat belaka kata Nabi SAW, ada sunnah daripada Nabi SAW. Qila inna aktsaraha 8 rakaat. Ada yang tunjuk kata lebih banyak sekali, tinggi sekali 8 rakaat. Ada yang katanya 12 rakaat. Ada yang katanya tidak ada hak dia. Nak semaya berapa rakaat boleh, banyak taruh mana boleh. Kalaulah itu adalah kemudahan bagi dia lah, dia ada kuasa nak buat. Ini hadis yang pertama. Gapanya kita nak Nabi SAW semaya duha 4 rakaat dan juga tambah lagi. Pergi kepada hadis yang kedua. An Anas bin Malik radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ad-duha 6 rakaat. Anah ni tadi hadis Aisyah, ingat Maulana? Semua ni sahabat Nabi lah. Hadis Aisyah, riwayat isteri dia yang cerita iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Goyak kata Nabi semaya 4, sehingganya tambah lagi, buat lagi. Berapa suk tak royak. Hadis sahih ke tak? Sahih, riwayat Muslim. Hadis yang kedua daripada sahabat. Tadi isteri ni Khadir pula, Anas bin Malik. Daripada Khadir dia, masya-Allah, orang yang dekat dengan Nabi belaka lah. Dekat dengan Nabi belaka. Anas ayat kata Nabi SAW semaya duha 2 rakaat. Siap kejut pula fak kita ni. Pakut mana ni kita duk semaya 2 hak mo ni. Hadis Anas ini, hadis Anas ini ada orang panggil kita lemah sikit lah, tak siapa peringkat kuat lah. Kerana dalam sanad ini ni ada seorang namanya Hakim bin Muawiyah Az-Ziyadi. Dia ni tak kenal banyak, maklumat tidak banyak, mastur orang panggil kata, lemah lah dia tu. Tapi boleh terima. Boleh terima kerana ada satu jalan lagi, daripada Anas juga. Satu jalan sanad lagi. Ada orang panggil kata syahid lah, mari ada payan ataupun mari wakwi kuat, tambah kekuatan, maka hadis ni peringkat lebih kurangnya hasan, tak sampai sahih. Hadis ni tak sampai peringkat sahih tapi hasan, mana kata boleh guna lah. Nabi semaya duha 4 rakaat. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiganya, An Abdurrahman ibn Abi Layla qala ma akhbarani ahadun annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha illa ummu Hani فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga daripada Ummu Hani. Ummu Hani pia ni, Ummu Hani ni. Ummu Hani ni sepupu dengan Nabi SAW. Hadis ni, hadis mula-mula Aisyah, isteri Nabi, Sahih Muslim, hadis yang sahih. Hadis yang kedua 4 rakaat. Hadis yang kedua 9 rakaat daripada Khadir dia Anas bin Malik. Tapi riwayat dalam peringkat hasan lah. Tak sampai peringkat sahih.
Hadis yang ketiga daripada sepupu dia Ummu Hani, duduk di Mekah tu. Nah, adalah riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Hadis sahih. Kerana sepakat riwayat oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Abdurrahman ibn Abi Layla dia sebut kata, tidak ada sesiapa pun seorang mana yang beritahu kepada aku. Yang memberitahu kepada aku bahawa dia nampak Nabi SAW semaya duha melainkan Ummu Hani. Makna kata, tak ada lah orang mana yang dia biasa tengok Nabi semaya duha dan juga mai riwayat kepada Ibnu Abi Layla ataupun Abdurrahman ibn Abi Layla lah, melainkan Ummu Hani lah. Ada lagi orang lain yang dia nampak Nabi SAW semaya duha tu, tapi mai riwayat cerita kepada Abdurrahman, tak ada orang lain melainkan Ummu Hani. Maka Ummu Hani riwayat kata Rasulullah SAW masuk dalam satu kali pada hari yang bukanya Mekah. Ibu bapa, kita ingat kata Nabi SAW, dia asal dari Mekah, dia hijrah pergi kepada Madinah. Semasa hijrah pergi kepada Madinah, rumah Nabi tak ada dah lah. Maka hari yang membukakan Mekah, Fathu Mekah itu tu, Nabi tidak ada rumah dia dah. Habis itu dia masuk kepada rumah sepupu dia, waris-waris dia lah, Ummu Hani ni masuk dalam rumah Ummu Hani pada hari buka Mekah, ambil semaya dan segak semaya duha sebanyaknya 8 rakaat. Dan juga Ummu Hani yang lain kata, aku tak tengok lah Nabi, tak biasa tengok lah Nabi SAW semaya mana, tak biasa tengok Nabi SAW semaya solat mana yang lebih, orang panggil lebih cepat. Akhaf mana kata lebih cepat, tak ada lama lah. Kerana masa tidak ada banyak ni. Hari buka Mekah kan? Hari buka Mekah kan? Kena ada kerja banyak perkara lagi yang kena buat selepas daripada berjaya. Izin yang Allah Ta'ala kepada Nabi dan juga sahabat dan juga Islam boleh buka Mekah tu, Nabi semaya akhafa minha. Tak ada dah semaya mana yang cepat sekali. Tapi dengan keadaan cepat Nabi semaya 8 rakaat ni pun, Ummu Hani yang kata wa kana yutimmu ar-ruku'a was-sujud, tapi rukuk sempurna, sujud Nabi sempurna. Tak seperti kita lah, kalau kita gaduh semaya ni, supaya dengan air patut nasi dah, patut tanah dah lah, cepat. Tapi Nabi tak, rukuk sempurna lagi, sujud sempurna lagi. La ilaha illallah. Tapi yang kita dapat daripada hadisnya, Nabi SAW semayanya 8 rakaat semaya duha. Satu lagi yang kita dapat daripada hadis ni, kita dapat kata sebenarnya salah satu nama lagi. Sebenarnya salah satu nama lagi yang kita boleh dapat tahu kata semaya duha, nama yang keduanya iaitu subhatun. Subhah. Semaya subha. Kerana dalam hadis ni fasabbaha, guna kalimah tasbih ataupun subhah iaitu semaya duha jugalah. Seperti mana sebutkan dalam hadis ni. Dalam hadis ni. Kita pergi lagi hadis yang terusnya. Pergi kepada terusnya. Kita tengok kesimpulan balas mana lah tadi. Kita baca habis dulu. Daripada Abdullah bin Shaqiq. Qala qultu li Aisyah, akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha? Qalat la, illa an yaji'a min maghibihi. Hadis ni daripada Aisyah. Abdullah bin Shaqiq, dia ditanya kepada Aisyah, kata, adakah Nabi semaya duha? Aisyah jawab kali ni kata, la, tak. Tapi Nabi semaya duha hanya semasa dia kembali daripada musafir saja. Apabila Nabi kelik daripada musafir, Nabi nak semaya duha. Kalaulah Nabi duduk kapung, duduk tak ada gimana, Nabi tak semaya duha. Seolah kata gitulah. Sebagai syarah ulama. Hadis ni siap. Apabila kita dengar hadis ni sahih. Satunya daripada Aisyah, yang keduanya riwayat Muslim. Tapi apabila kita baca hadis ni, kita tahu salah dah kata hadis ni siap yukhalif, melawan ataupun selisih dengan hadis sebelum daripada ni. Dua tiga hadis yang kita baca tu. Yang kita baca tu, kesimpulan dia balas mana? Hadis tadi sebut banyak hadis lah. Mari hadis ni melawan. Jadi kita tengok jawapan ulama sikit lah. Qala al-ahlul ilm, katanya para ulama, orang yang berilmu lah. Ahadith allati ja'at fi salat ad-duha ala 3 aqsam. Semua hadis yang kita dengar tadi, semua
semenjak awal sampai kepada hadis ni yang kita nampak kata selisih ni, sebenarnya kita boleh bagi clue hadis tu tubik kepada tiga clue, tiga kelompok hadis. Kelompok yang pertamanya, hadis yang mari royak terus kata solat duha isbat mutlaqan, ada. Solat duha ni ada, Nabi buat. Soalan tu gitulah. Seperti mana Aisyah royak kata, orang tanya kepada Aisyah kata, Nabi mari duha tak? Naam, ingat tadi hadis mula-mula. Semaya pak saya tamu-tamu lagi. Ini menunjukkan kata sebenarnya hakikat sebenarnya semaya duha ada. Semaya duha tu ada. Kelompok hadis yang keduanya, hadis tadi lah. Hadis yang kata sebenarnya semaya duha tak ada. Ada hanya semasa bermusafir sahaja. Semasa Nabi kelik daripada musafir, masa itulah Nabi SAW semaya duha, seperti hadis riwayat Aisyah juga. Hadis mula-mula riwayat Aisyah juga. Riwayat Muslim juga. Hadis yang kedua riwayat Aisyah juga. Riwayat Muslim juga. Hadis sahih kedua-dua. Kelompok yang ketiga, iaitu hadis yang menunjukkan kata sebenarnya semaya duha ini tidak ada semenjak awal lagi. An-nafyu mutlaqan. Tidak ada. Nafi sedulu dah. Seperti mana perkataan Aisyah radhiyallahu anha jugalah, wa ma sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhata ad-duha qattu. Hadis riwayat Bukhari juga. Yang Aisyah biasa riwayat kata sebenarnya Nabi SAW tak biasa semaya duha. Tak biasa semaya duha walaupun satu kali. Hadis ni nafi cerak kata Aisyah tak biasa tengok Nabi semaya duha. Tapi tak nafi kata ada kedak semaya duha, tapi seolah kata nafi tak nampak sahaja, tapi boleh jadi ada. Nabi buat lain. Semua ni jawapan akhirnya malah mananya. Semua sahih belaka hadis ni. Semua sahih belaka. Kelompok yang royak kata semaya duha ada sahih. Kelompok yang royak kata hadis Nabi SAW semaya duha hanya semasa kembali kepada musafir saja pun sahih juga. Royak kata Nabi SAW tak semaya langsung pun ada juga. Yang Bukhari juga sahih juga. Jawapan yang terakhir katanya, yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun yudawim ala hadhihi salah. Semuanya kita jawab tengah katanya sebenarnya semaya duha ini Nabi tak ada mudawamah. Mudawamah namanya terwak sama-sama tak. Nabi SAW tak ada buat sama-sama tak. Tunjuk kata gitulah. Habis tu Aisyah ni tak nampak semaya dia. Tak nampak kata Nabi semaya duha. Walaupun satu hadis lagi Aisyah kata maya 4 rakaat, lebih banyak daripada tu. Tapi hadis Nabi yang riwayat oleh Abu Hurairah, Nabi galakkan dia suruh semaya alal mudawamah. Hadis Aisyah yang kata Nabi ni tak biasa semaya duha qatun, riwayat Bukhari akhir sekali tu. Tapi riwayat Abu Hurairah pesan wasiat tu menunjukkan kata mudawamah, suruh buat sama-sama. Kerana kita ada kata benda yang wasiat, mana kata dia penting, apabila benda dia penting kena buat sama-sama, mudawamah. Selisihlah. Walihada qala Ibn Taymiyah fahal al-afdal al-mudawamah 'alayha kama fi hadis Abi Hurairah. Pasal balah mana orang tanya kepada Ibn Taymiyah. Molek ia ni kita buat sama-sama ke kita buat ratik tinggal ratik, buat ratik tinggal ratik, ataupun afdal tinggal tinggal mudawamah untuk turut Nabi. Hadza mimma tanaza'u fihi. Hak ni benar duk bicara lama dah. Ibn Taymiyah kata benar duk biasa duk bicara lama. Ulama kata balah mana hak mana afdal, hak mana baiknya. Wal ashbah. Wal ashbahnya jawapan dia man kana mudawaman ala qiyamil lail. Pia yang maya tahajud semua. Pia yang semaya tahajud semua, tak apalah kalau maya duha tinggal ratik buat ratik. Seperti mana Nabi SAW buat tu, kalau Nabi maya tahajud maya semua. Wa man kana yanamu an qiyamil lail, tapi pia yang tidur semua semaya qiyamul lail kurang, fa salatud duha badal, maka semaya duha itu boleh mengganti semaya tahajud dia. Mana kata Ibn Taymiyah kata yang paling comelnya wallah taala alam, dia kata kalau pia maya tahajud semua tak apalah, nak turut Nabi biasa buat ratik duha, dak buat ratik tak ada apa. Ataupun nak buat sama pun tak ada apa juga. Satu laginya
Kalaulah orang yang kurang semaya tahajud, semaya duha ganti lah, boleh ganti dia. Boleh ganti dia. Tapi masalahnya fak kita ni tahajud pun kurang, duha pun kurang juga, wal iyadu billahi min dzalik. Itu kita dapat daripada kesimpulan semualah. Mana kata boleh buatlah kita satunya nak buat ratik tinggal ratik, boleh juga. Ataupun kita kalaulah mai tahajud dah, buat ratik dak buat ratik duha apa, ataupun nak buat sokmo tak ada gapo, ataupun kita kurang tahajud, kita semaya duha sokmo tak ada gapo juga, ataupun tahajud pun kurang tapi duha pun buat ratik dak buat ratik pun tak ada gapo. Jangan jadi orang yang semaya tahajud kurang langsung, semaya duha pun kurang langsung juga. Itulah yang kita tak senya. Gi lagi kepada hadis yang seterusnya. An Abi Sa'id Al-Khudri قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. Hadis ini adalah hadis yang riwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan dia. Dalam sanad ni ada seorang yang namanya Muhammad bin Rabi'ah, dia peringkat suduk lah, suduk. Dan juga satu orang laginya Fudail bin Marzuq, Saduq Yahim, percaya juga tapi salah banyak. Satu lagi orang yang ketiganya Atiyah bin Aufi, ulama yang kata dhaif yudallis, fal hadis dhaiful isnad. Kesimpulan hadis ni adalah hadis yang sanad dhaif, sanad kurang lah, lemah lah. Tapi isi dia kata belah mana? Abu Sa'id yang kata Nabi SAW maya duha sehingga fak kami yang kata Nabi tak tinggal dah maya duha. Makna kata apa? Maya semua. Maya. Wa yaduha, tapi ada satu terkala yang Nabi SAW tinggal semaya duha. Tak nampak Nabi semaya kiabut sehingga Nabi tak semaya dah pada hari pada. Nabi tak klik mari semaya semula dah. Soalah kata kita. Ada ni gaponya menunjukkan kata Nabi SAW tak ada mudawamah, tak ada buat sama-sama dak. Jaga sama dak. Nabi buat ratik tinggal ratik. Buat ratik tinggal ratik. Tapi hadis ini adalah dhaiful isnad. Gi hadis yang keterusnya, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudminu 4 raka'at 'inda zawal asy-syams faqultu ya Rasulullah innaka tudminu hadhihi al-4 raka'at 'inda zawal asy-syams faqala inna abwab as-sama'i tuftahu 'inda zawal asy-syams فلا ترتج حتى تصلى الظهر فأحب أن يصعد لي في تلك الساعات خير قلت أفي كلهن قراءة قال نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا. Hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad, Imam Ibn Majah dalam kitab Sunan dia. Tapi dalam sanad dia ini ada seorang yang namanya Ubaidah bin Mu'tib wa huwa dhaif. Hadis sanad ni dhaif lah. Tapi hadis ni dia ada syahid ataupun jalan lain untuk mai kuat jalan ni. Illa zikra adam tasnim fasil tafarrada bihi Ubaidah wa lam yutabi'. Mereka lafaz orang kata akhir sekali sajalah nanti kita sebutkan. Isi kandungan hadis ni nya, Abu Ayyub Ansari pia sahabat Nabi lah. Sebagai sahabat Nabi, kalau kita ingat Nabi SAW apabila sampai Madinah, umah yang Nabi turun giduk syukranya umah Haikan Tarab yang terima Nabi jadi kaknya, iaitu jadi tetamu, iaitu umah Abu Ayyub Al-Ansari. Anna Nabi SAW dia yang kata Nabi ni Allah yudmin mana kata jaga, sangat jaga semaya wa sa'ma mari yudmin wa sa'ma. 4 rakaat semasa gelecernya matahari, masa tengah hari lah mana kata. Zawal syam ni mana kata belum masuk zuhur. Faqultu ya Rasulullah, aku tanya ya Rasulullah, aku nampak mu ni semaya 4 rakaat sebelum nak maya, orang panggil sebelum nak masuk waktu zuhur sokmo. Ada gapo soalan kata gitulah. Maka Nabi SAW kata sesungguhnya masa tu adalah masa yang pintu langit bukakan. Dan juga janganlah pintu langit tutup sehingga nyemung semaya zuhur. Maka masa tu yang pintu langit dibuka tu aku sukalah nak masa tu adalah masa yang baik bagi aku. Masa yang baik bagi aku itu masa yang semaya duha lah. Masa yang semaya duha. Qultu afi kullihinna qira'ah. Dia tanya kepada Nabi lah sallallahu alaihi wasallam, adakah setiap rakaat itu kena baca? Baca apa? Baca Fatihah dan juga baca surah selepas Fatihah.
Nabi kata, "Naam, ya, kena bacalah Fatihah dan juga kena baca surah." Hal fihinna taslim fasil, adakah 4 rakaat tu semaya tu kena ada kena mengata ada salat di antara dua-dua tengah itu semaya 2 salat dan juga mari 2 lagi. Nabi kata la. Habis tu semaya duha 4 rakaat ni terus. Semaya duha 4 rakaat ni boleh, harus boleh kalau lah kita nak semaya sunat, termasuk semaya sunat lah ni semaya duha ni 4 rakaat sekaligus dengan takwil salat tengah dia, tak ada gapo, boleh, harus. Wal aula, tetapi yang paling afdal, paling comelnya 2. Orang panggil tak 2. 2 wisalah dan juga 2. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, salatul laili wan nahari mathna. Semaya waktu malam dan juga waktu tengah hari sekali 2. Nak tambah taruh lah, ikutlah. Tapi hadis ni kalaulah soalan yang tanya kata kena wisalah tengah haid ni, lafaz ni tak sahih. Lafaz ni tak sahih kerana jalan satu lagi yang mari tolong kuatkan hadis ni tidak ada sebut ni. Dan dia suk di tilka sa'ati khairun saja ya, ataupun siapa kepada qiraah kena baca Fatihah saja ya. Yang sebut kena wisalah di antara tu tidak ada. Tidak ada. Itu kita faham lah, kesimpulan lah. Kita faham. Cara semayanya nak 4 kali boleh tak kena wisalah? Boleh. 4 rakaat. Kalaulah nak lebih baiknya wisalah. Kerana Nabi SAW kata semaya malam dan juga siang hari 2. Yang paling afdal. Hadis yang terakhir sekali, an Mujahid an Abdullah bin Sa'ib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 4 ba'da an tazul asy-syamsu qabla adh-dhuhri. وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. Ni supaya Nabi semaya 4 rakaat belum nak masuk zuhur lah, masa gelincir matahari itulah adalah waktu yang itu langit buka, maka Nabi nak masa tu adalah masa yang amalan diangkatkan adalah amalan yang baik, semaya duha lah, semaya duha. Hadis yang terakhir dalam bab ni nya, an Asim bin Damrah an Ali أنه كان يصلي قبل الظهر 4 وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الزوال ويمد فيها. يمد supa isi supa ya, tapi يمد فيها tambah sikit sini iaitu Nabi suka panjang sikitlah baca dia, sepanjang baca, panjang rokok dan juga panjang sujud dalam semaya duha sebelum nak masuk waktu zuhur. Habis mengenai dengan duha, masuk duha masuk bilanya? Tanya soalannya, masuk duha masuk selepas matahari naik, lebih kurangnya 10 minit, 15 minit. Dalam takwim ataupun partitin kita hari ni, dia ada waktu syuruk, orang panggil. Waktu syuruk adalah waktu matahari naik dah tu. Tapi yang paling comelnya 10 minit lepas dari matahari masuk waktu syuruk. Misalnya tu waktu syuruk tu dia kata 30. Syuruk. Kita biar tamu boleh 10 minit, 15 minit, 45, 50 kita semaya duha. Matahari naik dengan secara yang menyata dulu. Pergi kepada bab yang ke-42, sebagai mengenai dengan semaya sunat juga. Jadi minggu depan kita akan sambung puasa Nabi pula. Bab 43. Babu salatit tatawwu' fil baiti. Bab mengenai dengan semaya sunat dalam rumah. Semaya sunat dalam rumah. Itu dia. Semaya sunat dalam rumah lebih baik daripada semaya sunat di masjid. Semaya sunat dalam rumah lebih baik daripada kita semaya sunat di masjid. Sehingganya walaupun masjid itu tu adalah Masjid Haram Mekah, Masjid Haram Madinah ataupun Masjidil Aqsa. Wassalatu fil buyut hayatul laha. Kita semaya dalam rumah ni seolah kata kita main sunat dalam rumah, seolah kata kita menghidupkan rumah kita. Hidup rumah kita dengan cara yang banyak, berzikir kepada Allah Taala, baca Quran, hidup juga, tapi di antara juganya semaya sunat dalam rumah. Apabila dalam rumah mana-mana tidak ada semaya sunat, semaya fardu nak kira nah. Apabila dalam rumah itu tidak ada khallat semaya sunat tak ada. Fahiya mayyitah, seolah kata rumah matilah tu. Habis tu sunat bagi orang Islam semaya nafilah, semaya sunat dalam rumah dia, manakala semaya fardu wajib kena pergi semaya sajid lah bersama dengan jemaah lah.
Nah, dan juga di antara fawaid faedah semaya sunat dalam rumahnya, boleh jadi contoh kepada anak lelaki kita ataupun anak perempuan kita, menggalakkan mereka untuk semaya. Yang keduanya, boleh hamatkan syaitan keluar daripada rumah, semaya sunat dalam rumah ni. Yang ketiganya, boleh dapat barakah dan juga dapat al-khair, kebaikan, dan juga dapat at-tama'ninah, ketenangan, dan masuk dalam rumah kita tu. Dan juga banyak lagi faedah-faedah. Dalam ni sebutnya 3 perkara lah boleh jadi contoh kepada keluarga. Yang keduanya boleh hamat syaitan. Yang keempatnya dapat tama'ninah, ketenangan, kebaikan, dan juga keberkatan masuk dalam rumah kita. 3 perkara. Ingat baik-baik. Maya sunat. Satu hadis saja dalam bab ni. An Abdullah bin Sa'ad qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an as-salati fi baiti was-salati fi al-masjid qala qad tara ma aqraba baiti min al-masjid fala an usalli fi baiti ahabbu ilayya min an usalli fi al-masjid illa an takuna salatan maktubah. Mudah-mudahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, nascaya aku akan semaya sunat dalam rumah aku lebih kasih kepada aku daripada aku semaya sunat dalam rumah, dalam masjid. Melainkan semaya fardu lah kena semaya. Kena semaya di masjid. Ni cerak lah. Habis tu cerak sini kita dapatnya semaya fardu baik sekali maya rumah. Tapi saya rasanya kalaulah kita klik rumah kita rasanya kita kadang-kadang kita takut lupa pergi rumah ni, jumpa anak, jumpa isteri, jumpa benar-benar banyak perkara lagi. Kalaulah perasaan kita rasa kata takut lupa klik rumah, dan namanya sunat maya masjid selalu tak ada apa. Itu pun comel juga, dan juga dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Itulah kita pada hari ini mengenai dengan semaya duha Nabi dan juga semaya sunat Nabi dalam rumah. Habis itu semaya lah. Kerana Nabi SAW ada satu hadis juga yang riwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi suruh lah, sallu fi buyutikum. Semayalah fak kamu dalam rumah fak kamu, iaitu semaya sunat lah. Tujuannya dapat apa? Dapat jadi contoh tauladan yang baik kepada anak cucu kita yang berada dalam rumah kita. Nabi SAW jadi contoh yang baik kepada orang yang jadi kanak-kanak cucu dia, sehingganya Umamah anak kepada cucu dia pun dia bawa pergi kepada masjid. Hasan Hussein bawa pergi kepada masjid. Orang panggil tak tekak ratik, dukung ratik semaya. Semua tu tujuan apa? Demi untuk nak jadi contoh ataupun nak mendidik, menggalakkan kanak-kanak kita suka semaya. Itulah kita pada hari ini. Kita sekadar ni dulu pada hari ini, insya-Allah. Kita sambung lagi pada minggu depan. Berdoa kita dapat taufik bersama untuk kita boleh belajar, taufik bersama, dapat kita boleh beramal dengan dia. Ini adalah benda yang kita nak sekali. Tak saya juga kita tak dapat taufik boleh belajar, tak saya juga kita tak dapat taufik untuk beramal dengan dia. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا